Prosamania. Apa itu Prosamania? Prosamania merupakan satu projek seni pelajar asasi seni kreatif di mana pelajar semester 3 pengurusan akan mengambil alih projek seni ini. Ini merupakan projek pertama saya yang saya handle dekat universiti dan tugas yang saya digalaskan adalah sebagai seorang project manager. Project manager ni kerja dia berat sebab awak kena handle semua benda. Dengan jadi project manager ni saya dapat belajar banyak benda lah. Cara nak handle satu produksi dengan betul, cara nak mengawal situasi, cara nak mengagikan tugas dengan betul bila kru tak buat kerja, macam mana kita nak selesaikan konflik-konflik. Banyak juga konflik yang timbul semasa minggu produksi ni, tapi saya bersyukur sebab saya dengan EM dapat menyelesaikan semuanya dengan betul dan juga produksi kami berjalan dengan lancar. I would say this is a very good experience for me sebab this is my first time jadi EM untuk satu produksi lah, yang daripada tak pernah terlibat dalam apa-apa produksi, tiba-tiba first production jadi EM. So at first dia rasa macam takut lah untuk jadi EM sebab first production pun dapat jawatan yang besar. So tapi thanks to my PM Dashni, dia ada tolong saya sangat-sangat lah. Her knowledge in the productions is quite bigger than me, wider than me. So dia ada juga tolong saya, and we always tolong each other in this production. And then production members pun sangat mesra dengan kita. They all were very cooperative. Apa yang kita cakap tu mereka tak pernah cakap tidak kepada kita, dan they all just ikut apa yang kita cakap, update to us everything. So this is a very good experience. Prosamania radiasi tahun 2022, which is pelajar-pelajar yang get involved dalam produksi ini adalah dari pelajar-pelajar kohort 2021 sampai 2022. So pelajar-pelajar ini di-train untuk membina sebuah produksi lah di akhir pembelajaran di asasi, iaitu Prosamania, yang mana mereka come out dengan radiasi temanya. Jadi melihat kepada pembangunan produksi tersebut, kita dapat lihatlah bagaimana pelajar-pelajar ini bereksplorasi dengan idea dan juga kerja-kerja produksi lah, yang mana mereka ini saya boleh katakan hybrid kerana mereka separuh pembelajaran tu adalah based on online. Jadi bila ke lapangan, bila dah kembali physical face to face di dalam pengajian, adalah here and there sedikit kekok ketika berproduksi. Malahan ada juga dari mereka yang tidak pernah berproduksi. Jadi di sinilah yang mereka belajar bersama dengan rakan-rakan mereka lah di dalam Prosamania ini. Saya melihat mereka ini mempunyai banyak sangat idea, which is yang sangat fresh, sangat bagus. Cumanya memerlukan kawalan serta bimbingan daripada para pengajar, tenaga pengajar di asasi sendiri. Kerana jika tidak, mereka tidak dapat memfokuskan di manakah skop kerja mereka kan. Sebagai contoh, kalau you buat kerja sebagai stage manager, you tahu you punya job scope you sebagai stage manager supaya you tidak melangkaui skop kerja-kerja orang lain lah. So dekat sini saya melihat mereka bersatu dan berjaya menyelesaikan sebuah produksi yang berskala medium untuk sedikit sebanyak memberikan latihan kepada mereka lah sebelum mereka pursue ke ijazah sarjana muda. Radiasi. Bila kita kata tentang radiasi ni, salah satu perkara yang kita akan ingat adalah penyebaran. Dan sebab itulah kami memilih radiasi. Kami mahukan bakat-bakat pelajar asasi Aswara ini menyebar di seluruh tempat. Dan sebab itulah Prosamania radiasi dilakukan. Bagaimana saya bekerjasama dengan ahli produksi? Pada mulanya
saya kena pilih para pemuzik saya, para musician saya. Jadi macam mana yang korang lihat dekat persembahan pada tempoh hari, itulah dia para pemuzik, para musician yang saya pilih. Pada mulanya mereka mendapat skor agak susah lah mereka nak baca, sebab ialah bukan semua orang yang biasa dengan arrangement baru. Jadi saya bertanggungjawab untuk guide diorang macam mana lagu itu akan berlangsung pada persembahannya. Jadi alhamdulillah mereka memberi kerjasama yang amat baik. Persembahan tahun ini agak menarik kerana kami akan memaparkan satu persembahan yang unik, iaitu instrumental battle between Sape versus Pini. Dan ini merupakan salah satu battle round dan kita tak pernah tengok satu battle round ni di mana-mana persembahan yang lain. So ini merupakan USP kami. So proses dekat dalam buat tarian persembahan radiasi ni. So first Mimi tunggu MD bagi lagu dulu. So after MD bagi lagu kat Mimi kiraan lagu tu berapa kali 8 semua untuk buat tarian. Lepas tu Mimi dah bahagi part tarian tu. Mimi kira penari pula. So dekat dalam persembahan ni ada 8 penari, 2 penari lelaki, 6 penari perempuan. So bila kita dah tahu berapa penari, Mimi start susun pola lantai semua, and then kita start cari gerak. So bila kita dah cari gerak, kita start choreo and then settle. Kalau tanya apa cabaran kita untuk buat show ni, I would say kekangan masa lah. Sebab as you guys know, kita ODL untuk 5 minggu dekat rumah untuk semester 3 ni. Dan kita pun belajar online mostly for our pengajian as well, for semester 1 and half of semester 2. So kita ni rasa macam apa yang kita belajar dalam online ni sometimes tak cukup lah, sebab kita ni kena buat banyak practical kan untuk run a produksi. Lagi-lagi kita pun memang kebanyakan first timer dalam production kita. Kita ni tak ada pengalaman yang besar sangat kerja dalam production. So we had to try our best to learn everything yang kita dah belajar untuk 3 semester ni and apply in the show lah. Mereka ini adalah kita boleh panggil generasi digital yang mana banyak berkomunikasi di dalam ruang-ruang seperti media sosial. Jadinya mereka tak banyak facing the real person. Jadinya macam mana etika untuk berhadapan dengan orang yang sebenar. Jadi dekat situ pun mereka akan belajarlah lebih banyak lagi based on pengalaman, yang mana benda-benda ini akan memperbaiki tahap komunikasi mereka sesama mereka di dalam produksi. Kerana di dalam produksi memanglah kita ada pengarah, pelakon, penari, pemuzik dan sebagainya. Tapi level of communication itu harus tepat. Tidak boleh sembrono, tidak boleh main suka hati cakap. Because kita bekerja dengan manusia, kita kena jaga hati, So, untuk mendapatkan komunikasi yang berkesan, haruslah tahu tentang status dan juga jawatan supaya produksi itu tidak menghadapi masalah miscommunication dan sebagainya. Cabaran saya dalam pembikinan arrangement baru untuk lagu impian adalah first saya memang tak tidur lah untuk membuat arrangement baru. Yang kedua, saya masih lagi tak ada idea untuk membuat arrangement tersebut like macam sama-sama. Sebabnya macam mana kita tahu lagu impian tu dia dah solid. Jadi saya macam sama-sama lagi nak buat apa tema untuk lagu tu. Jadi pengarah memberi saya satu tema iaitu Melayu Cina India, dan saya buat, dan kat situ saya ada satu konten, satu tema yang boleh saya lakukan. Macam depan saya buat Indian, tengah saya buat keroncong, dan akhir sekali saya buat Cina. Jadi itu salah satu cabaran
dalam saya membuat arrangement baru dalam lagu impian. So, bezanya tarian dekat dalam Prosamania Radiasi tahun ni dengan Prosamania tahun yang lain. So, dekat dalam lagu Impian, kita ada campur elemen India dengan Cina. So, dekat awal lagu Impian tu, Mimi ada letak solo Bharatanatyam. And then kita sambung dengan lagu Impian yang kita guna gerak moden. Lepas tu last lagu Impian tu ada guna elemen Cina sebab ada lagu Cina kat situ. So dalam tarian Cina tu, beza dia kita orang ada guna props iaitu kipas. So selepas tarian Impian, kita ada tarian yang kedua iaitu tarian Melayu Asli. So tarian Melayu Asli tu kita letak dekat dalam scene taman. So tarian Melayu Asli tu ditarikan oleh 3 orang je, penari perempuan. And kita orang ada guna props payung. So last tarian kita orang dekat lagu 1/3, kita orang ada 2 couple yang menari tarian tu. So dekat dalam tarian tu kita orang guna elemen Latin. Saya rasa semua kru kita bagi dia orang punya 100% komitmen lah, sebab seperti yang saya cakap selalu, production kita ni paling function bila ada minta tolong ke, ada minta buat kerja ke. Dan seperti yang korang tengok, outcome pun memang best juga kan. Sebab kita punya kerjasama ni memang kuat lah. Kami juga tidak dapat menjayakan Prosamania ini tanpa bantuan kru-kru Prosamania kami dan juga Dreambreaker Prosamania. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Adika atas bimbingan dan juga bantuan, Encik Syafiq, Zaim, Azri, Amir dan juga kru-kru yang lain. Kalau bukan kita siapa? Kalau bukan sekarang, bila? Aswara melangkah ke hadapan bersama tradisi. 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 Thank you for coming to Prosamania Radiasi. See you